Hai, apa khabar? Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini adalah 19 Ramadan 1441. Jadi, hari ini saya nak berkongsi satu kisah, iaitu kisah orang gagap, iaitu kisah si gagap. Nak tahu tak siapa si gagap itu? Kalau nak tahu, nantikan. Dengar sampai habis video ini, dan kalau video ini bermanfaat, sila subscribe YouTube CRIS Channel. Anda tahu tak bahawa saya pernah gagap? Dan masa kecil dulu saya gagap. Jadi saya nak cerita tentang bagaimana susah dan peritnya orang gagap untuk berkomunikasi. Dan adakah orang gagap ni tak boleh berjaya? Dan adakah mereka akan disisihkan selama-lamanya? Jadi nantikan, saya nak pergi kerja pada pagi ni, ada sedikit urusan. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi kisah si gagap. Hello. Ya tuan. Nak A02622. A02622. Bertugas di kat KTP. KTP. A02622. Okey tuan. Okey, terima kasih. Baik. Itulah dia gambaran mana mereka frontliner ni kata bertugas dengan penuh tanggungjawab. Jadi saya nak sambung semula cerita mengenai kisah si gagap. Okey, so inilah tempat saya bertugas. Saya respect dengan mereka yang bertugas selama daripada awal PKP hinggalah sekarang. Saya baru bertugas selama seminggu. Jadi yang kata apa, tidaklah sehebat mereka. Okey, ya, inilah tempat saya bertugas. Hanya seminggu pun ada penggiliran. Jadi insyaAllah saya nak berkongsi semula cerita pasal si gagap. So untuk pengetahuan anda, memang di kampung saya memang orang kenal saya memang Wan Gagap lah. Cuma mereka tak gelar gitu kerana mereka tahu. Dan sebenarnya daripada kecil lagi memang saya gagap. Dan masa saya darjah 1, darjah 2 memang tinggal di kamp Batu Arang. Memang masa tu saya tak banyak cakap sebab orang tahu bila saya cakap memang lambat dan gagap. Jadi susah nak difahami. Jadi saya ambil keputusan untuk mendiamkan diri, tak banyak bercakap dan banyak melukis. Dan apabila darjah 2 dalam separuh tu, saya pindah ke kampung mengikut ayah yang berhenti askar, balik ke kampung halaman, kampung tempat saya lahir, kampung ibu. Jadi di situ saya banyak bercampur. Dan kampung itu saya dan ada seorang lagi kawan, Ya nama dia, dia telo, saya gagap. Okey, nak tahu kisah si gagap? Okey, kisah ni apabila seorang gagap ini meminta pekerjaan. So bila orang gagap ni dah tentu low self-esteem, dah tu dia punya perasaan rendah diri yang sangat tinggi. Jadi bolehkah dia mendapatkan pekerjaan? Jadi orang gagap pun manusia biasa, nakkan pekerjaan, nakkan duit, nak menjalani kehidupan seperti biasa. Jadi tiba-tiba ada satu iklan salesman, iaitu jurjual diperlukan. So produk dia adalah produk ensiklopedia. Bayangkan buku ensiklopedia yang tebal. Jadi datanglah dia pergi ke satu temuruga, dan di temuruga itu bos yang menemuruga itu bertanya soalan. Kerana temuruga itu sangat ketat nak cari jurjual yang betul-betul berpengalaman. Jadi orang gagap ni tak ada pengalaman. Jadi bila menghadiri interview itu ditanya, so perkenalkan diri. Inilah soalan yang paling susah sekali. Jadi bila dia nak sebut nama pun nak bayangkan bila nak habis, mungkin maghrib baru habis kan. Jadi bos yang temuruga tu marah. Macam mana kamu nak dapat pekerjaan ni? Sebut nama kamu pun tak boleh. Okey, tak boleh nama, berapa umur? Macam tu. Jadi nak sebut umur lambat. Jadi kebanyakan orang gagap ni, kebanyakan kawan-kawan akan mengejek dan akan menyambung segala perbualan mereka ataupun percakapan mereka. Jadi bila begitu, jadi memang bos tu marahlah.
Bila bos tu marah, dia kata saya tak boleh ambil kamu sebab seorang jual kena fasih, kena lancar percakapannya. Dan kamu tahu tak apa produk kami nak jual? Jadi orang gagak tu pun dah study lah. Orang gagak bukan tak cerdik, cuma percakapan saja. Jadi dia kata saya tak tahu. Bayangkan tengok, dia tahu. Okey, apa yang kamu tahu? Bos tu cakap buku banyak jatuh bila nak habis kan. Jadi okeylah. Jadi oleh kerana perasaan marah dan daripada tadi tak ada calon yang terbaik, jadi bos ni cabar. Okey, baik, saya terima kamu untuk jadi salesman, tapi seminggu tempoh percubaan. Dalam tempoh seminggu, jika tak ada terjual, saya akan keluarkan kamu. So kita akan pecat kamu. Dan ingat, dalam tempoh seminggu ni tiada apa-apa gaji melainkan komisen sahaja. Jadi orang gagap ni boleh. Bayangkan, boleh. Bos ni pun rasa macam heran, apa confident sangat ni, semua boleh. Jadi besoknya mulalah tempoh latihan. Bila latihan ni latihan dalam tempoh sehari 2 hari, jadi memang orang gagap ni duduk belakang. Ialah perasaan rendah diri. Jadi dia akan diketawakan oleh orang ramai. Jadi bos tu yang bagi training tu ajar macam mana nak bercakap, macam mana nak jual, apa konten dia. Dan apa satu pertanyaan dalam sesi kursus itu, dia kata, okey, di antara sini siapa yang yakin dapat jual 10 buku ensiklopedia dalam tempoh seminggu? Semua orang tak angkat tangan. Kamu yang cantik, takkan tak boleh? Tak boleh. Kamu yang handsome bergaya ni, yang kemas ni, tak boleh? Tak boleh, tak yakin. Okey, 8. Tak boleh. Tiba-tiba 7. Siapa 7? Tiba-tiba yang gagap tu angkat tangan. Lepas tu bos tu marah. Kamu jangan mengganggu, sila turun tangan. Saya tanya siapa yang boleh sini dapat jual 7 buku dalam tempoh seminggu. Orang gagap tu angkat lagi tangan. Saya kata, saya dah pesan, jangan ganggu kursus ni. Kamu dah lah gagap. Semua gelap. Kamu boleh ke jual 7 ni? Kamu faham tak? 7 buku. Saya rasa kamu tak boleh jual satu pun. Semua orang ketawa. Tapi dia dengan penuh keyakinan, saya boleh. Orang gelak ketawa. Jadi memang geram lah bos ni. Apa nak buat ni? Minta lah supaya dia dipecat lah dalam tempoh seminggu. Jadi bila kursus 2 hari, bermulalah training dan sesi seterusnya untuk menjual. Okey, bila tempoh menjual ini yang menarik. Jadi masing-masing keluar, bila keluar balik semula. Dan dalam kata apa, bila syarikat-syarikat ni, bila mana dapat jual je 1 atau 2, mereka akan raikan bila petang tu. Bila pagi mereka akan pitching latihan bersama kawan. Jadi orang gagap ni tak ada siapa nak training dengan dia, jadi dia pun keluar pagi, jual dan balik petang. Tetapi orang gagap ni, dia rasa rendah diri bila dia dapat jual ke tidak, agak-agak. So anda teka. So berakhirlah seminggu untuk postmortem. Jadi bos-bos panggil semua. Okey, bos cakap, saya rasa gembira sangat, di luar jangkaan, kerana buku kita terjual sangat banyak. So saya menjangkakan mungkin ada seorang akan menjual lebih daripada 7, ataupun target kita 10 ke bawah. Tetapi ada seorang yang dapat menjual 20 buku dalam tempoh seminggu. So tahniah diucapkan. So bos tu panggil dia punya sekretari. Okey, sini data, saya nak tengok nama-nama nama yang dapat jual ni. Bila bos tu tengok, dia macam rasa nak pitam. Bila kata, betul ke ni? Dia siap marah pula dengan situ. Betul ke dia ni dapat jual 20? Lepas tu kata apa, yang lain pun terjengang. Siapakah yang jual 20? Anda rasa siapa? So mungkin anda dapat teka kan. Jadi bos tu kata, okey, tak apalah, saya nak tanya, okey, yang cantik manis ni berapa dapat jual? Saya dapat jual 3 je bos. 3? Kamu cantik, tak boleh gunakan kecantikan kamu ke? 3? Tengok. Okey, yang handsome bergaya ni, kamu saya dapat jual lebih daripada 7.
Saya dia malu-malu saya dapat jual 5 je bos. 5. Oh, jadi dia tanya habis kuat pun 10 je. Last sekali dengan perasaan malu bos tu, dia pun pelik dan berniat untuk mentertawa atau memperlekehkan lagi orang gagap ni. So, kamu di belakang sana tu. Okey, kamu adalah orang yang menjual terbanyak dalam minggu ini. Tahniah saya ucapkan. Tahniah pun muka masam. Dah dia, okey, boleh tak kongsi macam mana anda boleh jual? Betul ke kamu jual? Ke kamu upah orang lain jual? Jadi kata apa, gagap tu pun sebenarnya betul tuan. Ya, betul tuan. Jadi semua heran, senyap dewan tu. Jadi okey kamu ke sini. Kamu ceritakan macam mana kamu boleh jual. Jadi dia dengan confidentnya, orang yang lain yang ada cukup sempurna, ada segi yang kata percakapannya, ada rupa parasnya, penampilannya, jadi pun dia dapat jual paling tinggi. So confident naik tinggi. So dia dengan ke depan, dengan bangga dia bawa buku ensiklopedia, dengan muka senyuman dia tengok semua orang, kata senang je. Bayangkan semua jadi macam mana, senang. Macam tahu tak macam mana saya jual. So orang pun heran, tak tahu. Okey, senang saja. Saya tunjuk contoh. Ini encik jadi saya punya pembeli. Dia pun buat demo. Okey, encik mau beli ke tak? Terus tanya nak beli tak? Dia tak cerita konten bagus tak bagus, kata orang yang pembeli bila tengok dia cakap pun macam tu mesti reject. Tak mau beli. Cik mau beli ke tak? Itu dia tanya soalan. Kita dia tunjuk contoh. Kata tak mau beli. Okey, tak apa. Encik tak mau beli tak apa. Kalau encik mau beli tak apa. Tapi kalau encik tak nak beli, saya kena bacakan. Itu peraturan pejabat syarikat. Jika encik tak nak beli, saya kena bacakan ni. Nak baca? Ini syarat dia. Tak. Berapa harga? Beli. Bayangkan, itu je point dia. Nak beli bagus, tak mau beli saya baca sampai habis. Jadi itulah dia kata apa, strategi yang digunakan oleh orang gagap. Jadi walaupun dia cerdik, orang malu, tetapi di sini menunjukkan bahawa jangan memperlekehkan orang yang ada kelemahan. Ada ciri-ciri yang buatkan dia lain pada lain. Orang gagap ni bukanlah cacat kekal. Mereka juga seperti biasa. Cuma mereka rendah diri kerana tidak ada orang beri peluang dan orang merendah-rendahkan mereka. Itulah kisah saya di mana bagaimana orang gagap boleh masuk universiti, boleh jadi seorang kaunselor dan boleh bercakap depan anda. Anda nak tahu kisah lagi tentang si gagap? Nantikan video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.